Salam sejahtera. Terlebih dahulu memperkenalkan diri saya, Raibati Paramasanam, nombor matrik 282514, diikuti dengan nama ahli kumpulan saya, Viron Tony, nombor matrik 282582, Muhammad Amir Faiz bin Hamdan, nombor matrik 282244, Yogeswari anak perempuan Waradan, nombor matrik 282594, Muhammad Azmirul Azmil bin Hamad Asmadi, nombor matrik 282275, dan Muhammad Effendi bin Jusuf, nombor matrik 282340. Tugasan kumpulan kami iaitu ulasan dasar yang bertajuk mengenal pasti kegagalan kerajaan dalam melaksanakan dasar awam di Malaysia. Untuk bahagian pengenalan, secara am, dasar awam merupakan peraturan yang direka oleh pihak kerajaan dengan tujuan untuk mempertingkatkan mutu kebajikan rakyat Malaysia. Terdapat juga beberapa definisi lain dasar awam berdasarkan tafsiran cendekiawan terdahulu. Manakala mengikut Anderson pada tahun 1995 pula menegaskan dasar awam sebagai tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan dengan pemikiran untuk menangangi sesuatu masalah atau isu secara stabil. Menurut Anderson pada tahun 2003, pihak yang mempunyai kuasa seperti kerajaan pusat melaksanakan dasar awam kerana ianya mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara atau masyarakat. Oleh itu, dasar awam dapat disimpulkan sebagai tindakan yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk memperbaiki kualiti kehidupan masyarakat dan negara secara menyeluruh. Selain itu, ianya juga boleh digunakan sebagai mekanisme untuk mendisiplinkan rakyat. Dasar awam juga berkemampuan untuk mendorong proses pembangunan negara. Matlamat yang lebih spesifik pula akan dilaksanakan dengan dasar awam dalam bentuk projek atau program. Akhir sekali, matlamat yang berasaskan regulasi pula akan dilaksanakan melalui dasar awam jenis undang-undang. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia melaksanakan dasar awam yang mahu mengalang penglibatan mahasiswa di dalam dunia politik pada sekitar awal tahun 1970-an. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai jenis dasar awam semenjak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kerap kali terjadi di mana kerajaan Malaysia telah gagal melaksanakan dasar awam dan mengakibatkan implikasi yang negatif kepada masyarakat atau negara. Sekian pembentangan daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Viron Tony. Dalam teori dasar awam Anderson, tingkah laku politik dan tindakan kerajaan atau pemimpin adalah dua komponen penting. Oleh itu, mengkaji dasar awam iaitu politik dari segi perspektif saintifik memerlukan pembangunan pemahaman asas tentang proses pembuatan dasar sebagai proses politik dengan tujuan yang betul atau baik, dan sebaliknya. Seperti yang kita sedia maklum, pandemik telah memberi impak yang besar kepada beberapa sektor termasuk sosial, politik dan pendidikan. COVID-19 bukan sahaja menjejaskan kesihatan manusia tetapi juga menjejaskan kestabilan politik sama ada di Malaysia dan antarabangsa. Salah satu cabaran politik antarabangsa semasa ialah penangguhan sidang parlimen yang berlaku di Kanada. Pemilihan kepimpinan parti politik telah ditangguhkan. Pemimpin dan ahli politik mengeksploitasi sebab COVID-19 untuk meraih sokongan, dan apabila ada yang menggunakan isu kesihatan untuk secara sedar mengabaikan demokrasi. Perlembagaan demi mengekalkan kuasa, Hamid Sinar Harian 2021, COVID-19 ini juga telah membawa kepada beberapa isu dalam politik Malaysia. Kejatuhan Pakatan Harapan, politik Malaysia dilanda isu politik, ramai ahli parti meninggalkan pertubuhan dan timbul masalah ketidakpercayaan terhadap parti secara keseluruhan yang akhirnya mengakibatkan keretakan. Pakatan Nasional mengambil beberapa tindakan bagi pihak rakyat yang telah mengurangkan beban mereka, khususnya bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN. Matlamat asas BPN bukanlah untuk menyelesaikan masalah sebenar rakyat tetapi untuk menyampaikan mesej bahawa Pakatan Nasional adalah pentadbiran perwakilan yang dipilih oleh rakyat.
Jelas di sini bahawa kerajaan yang akan menggunakan badan kehakiman, undang-undang dan media sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawannya. Ekonomi. Sistem ekonomi dapat dibezakan dengan peranan kerajaan dan swasta dalam membuat sesuatu keputusan. Pelibatan kerajaan dan swasta adalah berbeza mengikut konsep yang diamalkan. Golongan elit lebih menguasai sesuatu, terutamanya ekonomi. Ada di antara mereka juga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti ekonomi. Setiap parti politik mempunyai matlamat, visi dan misi yang berbeza. Dasar dan polisi baru yang diwujudkan itu boleh memberi kesan positif atau negatif kepada negara. Ketidaksesuaian sesebuah polisi itu mengundang kepada kritikan oleh rakyat. Jadi, pendedahan kepada polisi dan dasar perlu dibuat bagi mengelakkan salah faham dan lebih menumpukan perhatian kepada isu yang dibangkitkan oleh rakyat. Kerajaan terpaksa menghadkan kecekapan dan keberkesanan dalam melaksanakan dasar tersebut. Kekangan dalam melaksanakan dasar iaitu ketidakcukupan kumpulan pelaksana dan juga keadaan di mana dasar tersebut perlu seiring dengan organisasi atau jabatan kerajaan. Setiap jabatan atau kementerian ada dasar dan polisi yang perlu diikut. Jadi ia perlu seiring supaya memudahkan gerak kerja dalam melaksanakan dasar-dasar dan polisi tersebut. Cadangan bagi penambahbaikan adalah penambahan kaki tangan sama ada dari kumpulan pengurusan dan profesional dan kumpulan pelaksana. Pendedahan dan latihan bagi dasar-dasar dan polisi baru bagi pelaksanaan yang lebih cekap. Sosial. Kemajuan negara sebahagiannya dibantu oleh pembangun sosial disebabkan kesannya yang ketara terhadap manusia dan pembangunan alam sekitar. Struktur pengembangan produktiviti yang telah membimbing kemajuan global sejak 50 tahun yang lalu telah menjadi lebih sejajar dengan konteks pertumbuhan sosial. Struktur dan kaedah pemerintahan di Malaysia memberi kesan kepada perkembangan masyarakat masing-masing. Penduduk perubahan yang berlaku dan cenderung dalam sejarah pembangunan negara semuanya memberi kesan yang besar dalam situasi sosial. Tetapan fizikal di mana pelaksana dasar berinteraksi dengan khalayak sasaran mereka adalah sama pentingnya dengan pelaksanaan rancangan dan pembangunan sosial sebagai bahan sebenar dasar. Kesan dasar sosial terhadap pekerjaan, kesihatan dan pendidikan selalunya bergantung pada aktiviti yang diceburi oleh orang ramai dan masyarakat. Memahami kesan dasar sosial ke atas masyarakat Malaysia boleh dipertingkatkan dengan memberi tumpuan kepada hubungan dan interaksi ini. Terdapat persepsi bahawa dasar sosial dan program berkaitan perlu dinilai untuk mengenal pasti sama ada matlamat pelaksanaan dasar tersebut telah mencapai atau tidak. Walaupun kepercayaan meluas bahawa dasar sosial negeri bermanfaat, ramai orang yang sering mencabar kepercayaan ini. Isu utama ialah kerana kekurangan dana dan komuniti yang tidak menghasilkan profesion yang menghasilkan. Negara miskin tidak dapat menyediakan perkhidmatan sosial seperti penjagaan kesihatan dan pendidikan atau program bantuan kepada penduduk masing-masing. Dalam tempoh yang sama, terdapat persetujuan meluas bahawa menangani ketidaksamaan sosial memerlukan kerajaan menyediakan peruntukan kewangan tambahan iaitu untuk membantu rakyat seperti Bantuan Rakyat Satu Malaysia iaitu BRIM. Kekangan keuangan telah dikenal pasti sebagai faktor utama yang melambatkan pembangunan infrastruktur sosial di negara membangun. Keadaan fizikal di mana pelaksana dasar berinteraksi dengan khalayak sasaran mereka adalah
sama pentingnya dengan penubuhan pembangunan masa depan negara dengan kandungan sebenar dasar. Kesan dasar sosial terhadap pekerjaan, kesihatan dan pendidikan selalunya bergantung pada peristiwa yang melibatkan ahli komuniti. Bagi memenuhi tuntutan sosial masyarakat, menangani isu-isu sosial yang sedang dihadapi oleh negara dan memberi peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, kebajikan sosial merupakan elemen utama dalam pelaksanaan dasar sosial ini. Persoalan utama di sini ialah sama ada masyarakat, kumpulan sasar menerima sepenuhnya inisiatif pembangunan sosial yang sedang dilaksanakan ke atas mereka. Dengan keadaan negara sekarang yang sedang mengalami inflasi, kerajaan seharusnya lebih peka terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. COVID-19 sudah pastinya memberi impak yang amat mendalam kepada kehidupan masyarakat Malaysia. Jalan yang lebih kritis haruslah diajukan bagi membantu masyarakat kita untuk tetap masih mampu berjuang dalam keadaan yang tenar ini. Pendekatan pihak kerajaan untuk lebih memahami keperluan rakyat perlulah diusahakan. Pengubalan dasar sangat penting untuk negara yang mana ia dapat dibahagi kepada 3 peringkat, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Kerajaan harus menyediakan tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah negara agar dapat membantu negara dari segi keselamatan, perpaduan dan kestabilan. Dengan adanya politik yang bernas membawa kesejahteraan sosial, ekonomi yang terjamin kepada rakyat dan masyarakat. Ketiga aspek ini sangat berkait rapat dengan satu sama yang lain. Kerajaan haruslah tidak mementingkan hasil kutipan negara saja semata-mata, malah hendaklah merujuk dan memahami keadaan rakyat yang semakin susah. Contohnya, baru-baru ni kerajaan mengumumkan bahawa subsidi dikecualikan bagi ayam, telur, minyak masak dan lain-lain. Apabila subsidi dikecualikan kepada barang yang tertentu, maka peniaga tidak mengawal harga di pasaran. Maka harga dinaikkan dari RM10 hingga RM12 setiap per unit dan ia juga bagai tidak masuk akal, yang mana warga Malaysia yang bergaji pokok hanya RM1,500 dan perlu menyara diri dengan keadaan Malaysia yang sekarang ini. Maka di sini kita nampak bahawa kerajaan sekarang tidak beberapa mahir untuk menguruskan kewangan negara, malah makin menekan dan menyusahkan rakyat itu sendiri. Kerajaan kini haruslah menarik lebih banyak pelaburan asing untuk mengatasi masalah kegawatan negara. Apabila semakin banyak pelabur-melabur di Malaysia, maka peluang pekerjaan di negara kita kini akan lebih luas dan dapat merealisasikan pelbagai perniagaan. Juga dapat mengaut keuntungan yang lumayan bagi masyarakat dan negara. Selain projek mega, kerajaan juga boleh memudahkan urusan pinjaman bagi peniaga sederhana dan peniaga kecil-kecilan pada masa sekarang, yang mana banyak peniaga sederhana dan peniaga kecil mengalami masalah kewangan yang teruk disebabkan pandemik COVID-19. Selain itu, kewujudan teknologi seperti internet boleh membawa peluang perniagaan ke era yang lebih moden dan canggih kepada generasi muda. Oleh itu, kerajaan harus meneroka peluang perniagaan bagi generasi muda yang ingin mengembang dan menjana pendapatan untuk diri sendiri dan negara. Selain itu, kerajaan juga harus memodernkan sistem pendidikan negara supaya kita dapat berdaya saing di antara dunia. Perubahan perlu menekan dari aspek teknikal, bahasa asing dan kemudahan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Menjadi antara tindakan kerajaan agar reformasi sistem pendidikan kita. Tindakan ini akan menjadikan sumber manusia negara kita lebih mahir dalam aspek teknikal, berupaya bahasa asing, juga bantu menyelesaikan masalah negara dengan lebih baik dan lebih berkesan.
Jadi kesimpulannya, secara konklusinya, dasar awam mempunyai pelbagai definisi yang membawa satu maksud, iaitu tindakan yang dilakukan oleh kerajaan yang membawa matlamat untuk meningkatkan serta memperbaiki kualiti kehidupan masyarakat dan negara secara menyeluruh. Dasar yang digubal ini dilaksanakan oleh Perdana Menteri, ahli kabinet, golongan elit politik dan pentadbir yang melaksanakan dasar awam. Terdapat tiga elemen penting yang harus diperinci sebelum menggubal dasar awam, iaitu mengenal pasti permasalahan yang dihadapi, objektif yang ingin dicapai serta merangka mekanisme untuk melaksanakan dasar yang telah digubal. Dasar awam yang digubal merangkumi tiga peringkat, iaitu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Walau bagaimanapun isu dan konflik akan timbul sekiranya ada pihak yang bermain politik menggunakan pangkat serta kuasa yang ada pada mereka demi kepentingan tersendiri. Apabila terjadi permasalahan tersebut, kebajikan rakyat serta kemajuan negara tidak dapat direalisasikan. Yang kedua, selain itu, dasar awam yang digubal dari segi ekonomi pula mengambil kira cadangan dari pihak kerajaan dan swasta yang berfungsi dalam sektor perkhidmatan, pengagihan barang serta penawaran agar dasar yang digubal adalah adil dan telus. Namun begitu, perubahan dasar yang berlaku secara drastik oleh kerajaan baharu yang dibentuk telah memberi beberapa impak negatif. Perkara ini telah memperlihatkan sisi kegagalan pihak kerajaan dalam mengutamakan rakyat. Seterusnya, dasar awam yang telah digubal dari aspek sosial juga berperanan sebagai salah satu pemangkin bagi pembangunan negara. Akan tetapi, terdapat isu utama yang menghalang kepada pembangunan negara, iaitu kekangan keuangan yang dihadapi oleh kerajaan. Dapatlah kita lihat dengan jelas bahawa dasar-dasar awam di Malaysia ditentukan selaras dengan nilai-nilai sosio-ekonomi dan politik negara pada sesuatu masa tersebut. Tujuan sesuatu dasar awam digubal dan dilaksanakan adalah untuk memenuhi objektif sosio-ekonomi negara seperti pembangunan ekonomi, pengagihan pendapatan, perkhidmatan awam, kestabilan pertumbuhan ekonomi negara, keselamatan serta kebajikan negara dan juga rakyat. Kerajaan selaku pentadbir negara tidak mampu merealisasikan sesuatu dasar awam sekiranya tidak mendapat input serta sokongan daripada pihak lain seperti media, NGO, badan berkepentingan dan individu. Selain kerjasama dari pihak-pihak tertentu, setiap perancangan perlulah disemak dan diteliti sebaik mungkin terlebih dahulu bagi memastikan ianya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, semasa fasa keputusan, pengalaman merupakan sumber terbaik dalam memastikan kesuksesan pelaksanaan sesuatu dasar. Bagi mengukur tahap kesuksesan sesuatu dasar yang baru digubal, kerajaan juga wajib menyediakan langkah-langkah pelaksanaan yang bersesuaian, mudah dipahami oleh setiap individu serta ringkas dan berkesan. Dasar pentadbiran negara akan dapat dilaksanakan sepenuhnya jika pegawai kerajaan di pelbagai peringkat yang merupakan pelaksana penting memahami dan menghayati dasar-dasar tersebut dengan baik. Penyampaian melalui saluran-saluran yang betul kepada rakyat juga haruslah diambil berat supaya ianya tidak lari dari landasan yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih.